Mula-mula kita imbas kembali tentang kelebihan-kelebihan datang ke majlis ilmu, untuk menaikkan semangat kita sebagai motivasi kepada kita. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga. Yang kedua, maksud hadis Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda suka akan usahanya itu. Hadis yang ketiga, maksudnya satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Kemudian menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Imam Ahmad bin Hanbal, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu pada sebahagian daripada malam lebih aku sukai daripada berbuat ibadah pada malam itu. Ini pegangan Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Dan kata Abu Darda, barang siapa berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukanlah jihad, maka adalah dia seorang yang kurang fikiran dan akal. Ringkasnya, apabila kita datang ke majlis ini, insya-Allah dimudahkan jalan kita ke syurga. Kemudian para malaikat pun suka dengan kita dan dia bentangkan sayap dia menaungi kita. Kita bicara satu bab daripada ilmu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Yang sedang akan kita buat hari ini lah. Bertukar-tukar fikiran tentang ilmu lebih baik daripada sepanjang malam tu kita buat ibadah sunat. Dan menuntut ilmu ini juga dikira sebagai satu jihad. Itulah antara kelebihan-kelebihan datang ke majlis-majlis yang seperti ini. Seterusnya kita imbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Dalam pelajaran yang lepas kita menyentuh tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengajar dan orang yang berdakwah. Antaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 33, dikatakan orang yang mengajar ini dan dia melakukan amal-amal yang soleh adalah orang yang terbaik di sisi Tuhan. Mengajar ni sama ada secara rasmi dan tidak rasmi. Kita sudah huraikan tempoh hari. Tak semestinya mengajar macam di depan ni. Kita berdakwah kepada orang pun dikira mengajar. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahawasanya dengan sebab kamu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagi kamu daripada dunia dan isinya. Kalau kita cerita kebaikan pada satu-satu orang dan dia ikut, itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya di sisi Tuhan. Hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya siapa yang ajak ke arah kebaikan, dia akan dapat balasan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutnya, tidak kurang walaupun sedikit. Kita ajak orang ke arah satu kebaikan, kita ajak orang supaya dia rajin baca Quran dan dia baca. Pahala kita baca pun dapat, pahala dia baca tu pun kita dapat juga. Selain daripada dia dapat, berganda-ganda pahala kita. Kita ajak orang datang ke surau, kalau 10 orang datang, pahala kita datang tu dah satu bahagian. Pahala 10 orang datang itu pun dapat kat kita juga. Dah sebelah bahagian. Banyak kelebihan orang yang berdakwah, kelebihan orang yang mengajar, kelebihan orang yang mengajak ke arah kebaikan. Kemudian orang yang mengajak ke arah kebajikan ini didoakan oleh malaikat, didoakan oleh isi langit dan bumi, sampaikan semut-semut dalam lubang pun doakan kebajikan, dan ikan-ikan dalam laut pun doakan kebajikan kepada orang yang berdakwah kepada kebaikan. Seterusnya dalam pelajaran yang lalu kita menyentuh tentang Luqman Al-Hakim. Secara ringkasnya, siapakah dia Luqman Al-Hakim ni? Dia ini satu hamba Allah yang bijaksana yang hidup pada zaman Nabi Daud. Dari segi fizikalnya dia ni berkulit hitam. Dia keturunan bangsa Habsyi, orang Afrika.
Dari segi rupanya dia berkulit hitam, bibirnya tebal. Dan kuburnya sekarang ada di kota Ar-Ramlah di Syam, di Syria. Kerja Luqman ni sebagai satu orang hamba, dia buat pelbagailah kerja hamba, termasuklah gembala kambing, bertukang kayu, semua kerja-kerja hamba dia pernah buatlah. Jadi demikianlah, sepintas lalu mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin, kali yang ke-7. Dah 7 kali dah kita bincangkan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak dikira kuliah maghribnya, kuliah maghrib kali yang ke-91. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semalam saya berpeluang bersembahyang maghrib di Masjid Ubudiyah. Ketika itu ada satu orang tok guru sedang mengajar. Sungguh pun dia masjid yang besar, yang terkenal dan memang cantik, tapi yang hadir pun tak sampai 30 orang. Yang datang tu pun mungkin orang singgah-singgah, yang dengar kuliah tu pun tak sampai 30 orang. Jadi kalau di masjid besar pun tak sampai 30 orang, di surau kecil macam kita ni biasalah. Tak sampai 30 orang pun biasalah. Sebab masjid besar pun tak sampai 30 orang. Kita tak tahu ke mana orang sibuk. Rugilah ya. Tok guru mengajar di masjid yang sedemikian cantik, orang tak ada. Kosong je dalam masjid. Baik, seterusnya. Mengapakah kita belajar kitab Ihya ni? Ada banyak sebab. Antara sebab-sebab dia, yang pertama, kita nak melihat ke dalam diri kita. Kita nak teropong ke dalam diri. Teropong ke dalam diri ni bukan maksud nak tengok organ-organ dalaman, bukan nak tengok jantung ke, isi dalam daging ke, kita punya sel-sel ke, bukan yang tu. Kita nak tengok yang berkait dengan roh kita, iaitu jiwa, akal, hati, yang berkait dengan roh. Kita nak teropong yang tu. Biasanya manusia ni dia suka meneropong benda yang jauh-jauh, tapi susah sangat manusia ada yang teropong ke dalam diri dia. Dia nak tengok diri dia yang asal tu macam mana. Jarang ada yang teropong yang tu. Jadi dengan belajar kitab Ihya, insya-Allah kita akan meneropong ke dalam diri. Kita tengok dalam diri kita ni apa sebenarnya, bagaimana cara nak perbaik dia. Yang kedua, bila kita dah teropong ke dalam diri kita, kita dah tahu apa isi diri kita yang sebenarnya, kita bercadang nak buat perubahan. Satu perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Kalau selama hari ini kita tak pernah teropong ke dalam diri, kita duk teropong keluar saja. Sekarang kita nak teropong ke dalam diri, nak buat perubahan.